Salam sejahtera dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang bab yang ketiga untuk sains tingkatan 4. Bab yang ketiga ini tajuk dia adalah teknik mengukur parameter kesihatan badan. Okey. Mari kita tengok yang 3.1 suhu badan. Alat suhu pengukur badan ni ini kita memang pernah sudah selalu kita nampak. Mana-mana kedai pun kita boleh nampak juga kan. Nama alat ini adalah infrared thermometer. Apa maksud suhu? Suhu adalah darjah kepanasan dan kesejukan suatu bahan. Kenapa kita perlu memahami suhu badan kita? Supaya dapat mengesan masalah kesihatan yang dihadapi. Suhu badan memastikan badan kita berfungsi pada tahap yang optimum. Ada 4 jenis termometer. Termometer klinik, termometer makmal, termometer rektal, dan termometer infrared. Okey, kita tengok gambar saja, maka kita boleh faham sudah tu. Mari kita tengok satu persatu. Okey. Kalau termometer klinik, tujuan dia adalah menyukat suhu badan dan menyukat suhu dalam jumlah 35 darjah Celsius hingga 42 darjah Celsius. Kalau termometer makmal pula adalah untuk menyukat suhu cecair yang mempunyai julat suhu antara negatif 10 darjah Celsius sehingga 110 darjah Celsius. Termometer rektal pula adalah untuk menyukat suhu badan melalui dubur. Termometer inframerah pula untuk menyukat suhu badan tanpa bersentuhan dengan badan. Dalam termometer makmal, logam merkuri ini sangat berbahaya. Dan sekarang ni kita akan belajar apa kesan merkuri kepada kesihatan. Merkuri memasuki badan manusia melalui dua cara, iaitu pernapasan dan penembusan kulit. Merkuri walau bagaimanapun tidak diserap melalui salur pemakanan. Jika anda terkena merkuri jenis ini, anda mungkin mempunyai simptom-simptom berikut. Bengkak gusi, gigi luruh, air liur berlebihan, tremor, ataupun tremor ni adalah tangan bergetar, gila dan kegagalan buah pinggang. Keracunan merkuri. Ini adalah dia punya tanda-tanda dan gejala. Tanda-tanda dan gejala kesihatan jangka pendek akibat pendedahan kepada merkuri adalah batuk, sakit tekak, sesak napas, sakit dada, loya, muntah, kerengsanan mata, peningkatan tekanan darah ke jantung, cirit-birit, rasa berlogam di dalam mulut, sakit kepala dan masalah penglihatan. Tanda-tanda dan gejala kesihatan jangka panjang pula kegelisahan, masalah tidur, mudah lupa, hilang selera makan, cepat marah, keletihan, menggigil, perubahan penglihatan dan perubahan tahap pendengaran. Mengukur suhu badan menggunakan teknik yang betul. Bagi termometer klinik, pastikan suhu termometer di bawah 35 darjah Celsius sebelum digunakan. Kibaskan termometer itu jika di bawah 35 darjah Celsius. Letakkan termometer di bawah ketiak atau mulut selama 2 hingga 3 minit. Keluarkan termometer dan rekodkan bacaan suhu. Tujuan pencerutan. Okey, pencerutan tidak ada dalam termometer makmal tapi ada di dalam termometer klinik. Tujuan dia adalah merkuri tidak turun dengan cepat, memberikan sukatan lebih tepat. Mengukur suhu badan menggunakan teknik yang betul. Bagi termometer makmal pula, termometer makmal tidak sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan kerana tidak mempunyai pencerutan pada terus merkuri kerana bacaan turun dengan cepat. Jika gunakan termometer makmal untuk sukat suhu badan, bacaan hendaklah diambil ketika masih di dalam mulut atau ketiak. Bagi termometer rektal pula, kita tengok gambar. Terus kita boleh tahu macam mana cara ini digunakan. Yang pertama, bersihkan muncung termometer menggunakan alkohol.
sapukan jeli petroleum pada muncung termometer untuk memudahkan ia masuk ke dalam dubur bayi. Angkat kaki bayi dan masukkan ke dalam dubur bayi sedalam 1.5 cm hingga 2.5 cm. Biarkan termometer sehingga bunyi bunyi bip, kemudian rekod bacaan suhu. Okey, ini adalah termometer yang selalu kita guna, iaitu termometer infrared. Ini digunakan tanpa bersentuhan dengan individu. Halakan termometer pada individu, rekodkan bacaan suhu. Jangan kena mata, bacaan adalah tepat. Okey. Sawan. Sawan ini adalah selalu berkaitan dengan bayi. Kalau bayi demam, jika dia punya demam terlalu tinggi, bayi itu mungkin akan dapat sawan. Potensi mendapat sawan boleh merencatkan perkembangan otak anak jika tiada rawatan awal. Perkara yang penting, berkesan dan mudah untuk mencegah penyakit adalah basuh tangan selama 20 saat. Tapi ramai yang lupa buat. Info. Doktor, cikgu rasa ini tidak ada kaitan. Nanti kamu boleh baca saja sendiri dalam nota yang cikgu beri secara soft copy nanti. Okey, ini jangkitan virus. Demam. Kalau demam, okey. Ini tips pembersihan selepas demam. Ini cikgu tidak sentuh. Okey. Demam bila perlu jumpa doktor. Anak demam merupakan antara satu pengalaman normal bagi semua ibu bapa. Bagi ibu bapa baru, ia mungkin mencetuskan keadaan panik dan kerisauan. Adakah anda perlu bergesa membawa anak ke hospital setiap kali mereka demam? Jawapannya, tidak perlu. Demam ringan boleh dirawat di rumah. Berikut adalah situasi bila anda perlu bimbang dan bawa untuk rawatan secepat yang mungkin. Salah pula. Bayi kurang 3 bulan, demam, kaki mesti risau, demam melebihi 30 hari, suhu tinggi melebihi 40 darjah Celsius, demam tidak kebah dengan ubat demam, maksudnya dia tidak surut dia punya suhu, ada perubahan sikap dan tingkah laku, lesu dan tidak bermaya. Mesti jumpa doktor kalau rasa demam begini. Okey, 9 makanan yang boleh kita ambil semasa semak atau batuk. Teh, pisang, aiskrim, yogurt, sup ayam, jus sayuran, bawang putih, roti bakar, dan halia. Faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal. Yang pertama, jangkitan virus atau bakteria yang boleh menyebabkan kita demam. Terdedah kepada keadaan panas melampau, strok habas, selaran matahari melampau. Ini kalau kita dijemur nih. Okey, strok habas orang bilang. Dan yang terakhir sekali adalah senaman. Senaman berat. Kalau kita bersenam banyak, kita punya suhu akan naik. Okey, kita berhenti pada di sini dalam 3.1. Ini semua hari ini sampai 3.1 saja. Nanti kita sambung di topik seterusnya 3.2, kadar denyutan nadi.